Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey geng, episod aku teruskan lagi pemasangan power valve menggunakan teknik alloy ya. Teknik alloy dekat dia punya blok TZM ni. Okey, dekat bawah ni aku dah susun siap-siap set power valve. Yang ni power valve baru. Dia punya set. Okey, dia punya oil seal, dia punya kabel dan dia punya alloy. Okey, alloy. Ni produk Aizrin ni. Korang semua tahu kan, Aizrin dah keluar produk ni dan sekarang ni dia tengah custom sebiji bentuk macam power valve standard, fully standard. Okey, untuk pakai fully alloy tu, kabel ni perlu dimodify. Okey, kalau yang standard kat bawah ni dia bukan macam ni Okey, dia bukan macam ni. Yang ni dah dipasang oleh seller Aizrin. Jadi kalau yang dah beli kabel tak ada dia punya Allen key bawah tu. Kau nampak tak? Dia Allen key bawah ni. Korang kena potong dan kena ada dia punya ni. Okay, dia punya skru ni lah, buka. And then dia punya kabel tu masuk dekat lubang ni. Lepas tu korang kunci ketat-ketat. Okey. Macam aku, yang ini dia dah pasang siap-siap. Tapi sebelum pasang aku akan double check. Allen key ni perlu dikunci seketat mungkin. Supaya nanti dia punya kabel dalam tu tak terlepas. Aku pernah kena. Pasang je, sebulan je tengok dia tercabut. Bila cabut nasib baik benda ni tak hilang. Dia ada dekat puli lagi. Jadi aku kena ambil Allen key, masuk balik kabel dalam lubang ni. Lepas tu aku ketatkan. Lepas tu set ni datang dengan pelapik ni Pelapik ni nanti dia ada dekat sini. Selepas kita letak bush, kita kena lapik benda ni supaya tiada lagi pergerakan dia punya bush kat dalam tu. Cara pemasangan mula-mula sekali kita kena masukkan kabel puli ni dekat servo. Okey, dekat servo tu dia ada tulis nombor 2, nombor 1. Okey, dia punya formula senang aja. Yang panjang nampak tak yang panjang? Kau ratakan bawah ni bagi sama, bawah ni bagi sama, dan tengok yang panjang. Yang panjang dia akan berada dekat nombor 2. Maknanya sebelah kiri ya. Kalau kita berdiri kat servo tu sebelah kiri, yang panjang nombor 2 dan dia akan berada dekat sini. Kat sini. Nombor 2. Okey, macam tu lah nanti. Alright, kat bawah lah. Okey. Yang panjang nombor 2. Okey, nampak nampak panjang. Nombor 2. Yang pendek dekat servo nombor 1. Nombor 1 servo kat sini, nombor 2 servo kat sebelah sini. Okey. So masukkan dulu kabel ni dekat servo lah. Alright geng, servo ni mungkin korang tak nampak, dia gelap, dah warna hitam. Nombor 2 sini Nombor 2 sini, nombor 1 sini. Jadi yang kabel nombor 2 akan masuk kat nombor 2, kabel yang nombor 1 akan masuk kat nombor 1. Okey, kabel ni kita letak tepi dahulu sebab kita kena masukkan dulu batang power valve. Okey, power valve Dan power valve ni dia ada dua bahagian. Satu yang panjang, satu yang pendek. Yang pendek ni kena masuk ke dalam. Ni dia punya jalan ni Korang kena tengok dalam tu dan masukkan benda ni. Piston mesti berada keadaan ke bawah. Tengok kat situ. Piston mesti turun ke bawah. Jangan piston ke atas, nanti dia tersangkut. Okey, kena pusing, tengok kedudukan piston. Okey. Alright. Bila piston dah ke bawah, baru boleh masukkan dia punya batang PV. Okey, dekat sebelah sana dia ada cap dia ni. Cap ni dia ada satu O-ring, masukkan dia punya O-ring. Dan dia ada spring dan juga pin kat sini. Kita letak benda ni dekat sebelah sana, dia ada satu gasket lah. Gasketkan dia.
baru kita boleh pasang dekat sebelah sana. Okey, so elok-eloknya sebelum masuk o-ring, masuk ni dulu, aku terlupa lah. Okey, dan kita kunci kat sebelah sana. Okey, power valve ni bila dia masuk daripada sebelah sana, dia dalam keadaan begini. Dia boleh tarik keluar, dia boleh masuk. Dengan syarat piston mesti turun ke bawah. Pastikan piston turun ke bawah. Kedudukan dia begini. Boleh masuk, boleh tarik, boleh masuk. Okey, bila dah masuk nak pasang cap ni, pastikan dia punya bentuk shaft tu akan naik ke atas. Begini. Alright, katak ni terbalik. Mesti kena naik ke atas. Naik ke atas, dia ada satu spring, dia ada satu pin. Spring ni masuk ke dalam, pin yang tombol ni di luar. Masuk dalam spring tu dan kat luar. Okey. Dan cap dia ni yang dicangkuk ni akan berada dekat bawah. Okey. Pastikan power valve ni dalam keadaan lurus dan kita tolak masuk. Bahagian sini tak perlu dah gam gasket. Di sini memang jarang bocor. Memang susah dia nak bocor. Okey, kalau kau tak gam gasket, nak maintenance nanti susah nak bawa keluar benda ni. So jangan risau, tak perlu gam gasket. Ni tulisan terbalik ke, betul ke, itu kau jangan risau. Tak tahulah manufacturer. Kalau original dia tak terbalik lah. Tapi kalau yang sekarang ni, inilah gam dia, ada yang terbalik, ada yang tak terbalik. Okey, nak masuk ni kena guna tenaga sikit lah, pusing sikit. Okey, ini lepas overhaul dia masih kasar, kena letak minyak sikit. Alright geng, satu cara nak masukkan benda ni, nak paksa ketat sangat. Jadi kita guna skru terus lah, masukkan dia sikit dan ketatkan dengan skru. Jadi tolak dengan skru perlahan-lahan. Jadi kerja kita mudah, tak payah nak tolak-tolak guna tangan. Terus je skru. Yang penting dalam tu kedudukan dia dah betul. Nak tahu betul tak betul, korang kena pegang PV kat belakang ni. Dia ada boleh bergerak tak? Kalau dia boleh bergerak, dia betul lah tu. Kalau dia dah ketat, mana tersangkut nanti. Kedua-dua skru ni aku dah ketatkan rapat. Jadi mudahlah kita guna skru terus bagi dia ketat. Dan kita tengok sebelah sana pula. Sebelah sana cap dah ketat. Bila keadaan dia mesti ada spring sana main. Spring sana mesti main. Dan dia boleh berpusing lah mengikut pembukaan PV. Okey. Seterusnya kita boleh masukkan bush. Bush ni dia guna double o-ring. Okey, ada yang suka pakai double, ada yang suka pakai single. Pada aku sama je. Yang penting korang tahu macam mana nak pasang benda ni. Okey, tak ada masalah, boleh. Okey, masukkan dia punya o-ring dulu. Dan untuk sebelum masuk sini, kita perlu letakkan sedikit gun gasket di seluruh bush ni. Okey, begini gun gasket di keliling bush ni dah diisi. Okey, bila dah isi baru boleh masukkan dekat dalam blok ni lah. Sebenarnya jarang bocor dekat bahagian luar bush ni. Biasanya leaking kat sini lah. Sebab apa leaking? Sebab PV kalau murah dia cepat makan dia punya unsur besi ni. Bila dia dah makan, dia ada rongga kat sini lah. Bila ada rongga, kalau seal tak baik, dia bocor lah. Okey, jadi dah boleh masukkan. Bush dah masuk dengan kemas dan batang PV dengan bush ni dia baru. Tengok dia tak ada gap. Dia tak ada gap dan dia boleh berpusing lah. Ini terbuka full. Ini close full.
setengah. Ni tak apa, nanti kita setting kemudian yang tu. Okey, jadi ini PV baru, bush baru. Jadi dia punya kedudukan antara power valve dengan bush memang fit. Macam nak dara lah, ketat. Okey, jadi bila dia dah selalu main cek, dia akan makan. Nah, bila dah makan, dia akan berlakulah bocor. Tapi nak mengurangkan masalah makan tersebut, sebenarnya korang tak perlu tarik kabel ni terlalu tegang tau. Bila dah tegang, PV ni akan menyebabkan cepat haus lah. Jadi tarik seadanya sahaja. Tak apa, itu nanti selepas ni kita akan tarik kabel tu. Juga okey, antara bush dengan rumah blok ni kita kena letak dengan gam gasket sekali lagi. Okey, letak dengan gasket sekali lagi. Dan sebelum tu kita letak dulu dia punya oil seal tengah-tengah ni, dan letakkan dia punya gam gasket sekali lagi supaya bush ni tidak ada pergerakan lagi. Okey, bila kita dah lapik dengan ni, dia akan jadi ketat, dan gam gasket tadi menyebabkan bush dia anjal dalam tu, dia tegang. Dan bila tegang, kita bawa laju, kita guna lama TZM ni, bush tadi tidak ada pergerakan. Bila tak ada pergerakan, maknanya mengurangkan risiko bocor lagi lah selepas pada tu. So lebih kurang macam tu lah. Kita letak gam gasket ya, gam gasket di sekeliling bush tu. Bagi dia kering sikit, and then kita boleh lapik benda ni. Dan seterusnya dia punya housing kita screwkan dia. Alright. Dan untuk screw housing ni, gunakan screw yang mempunyai washer. Kalau tak ada washer, kita takut nanti ada gegaran dan akhirnya skru tu longgar. Dan bila tu longgar, dia akan memberi ruang kepada bush ni untuk bergerak. Dia akan bergegar sekali nanti. So pastikan skru mesti mempunyai washer. Alright geng, tadi aku dah sampai pasang housing ni, tiba-tiba member TZM datang lah pula. Jadi aku dah stop video. Sekarang waktu malam aku sambung sikit lagi pemasangan puli alloy ni. Okey, jadi dah sampai sini. Kuncikan ketat-ketat. Nampak tak ada washer. Washer ni sangat penting supaya tak nak housing ada gegaran. Ikat ketat-ketat, dan pelit dalam tu tadi dah gigit dia punya gasket dan juga bush supaya tak ada bergerak lagi. Seterusnya kita masukkan kabel ni yang nombor 1 akan berada kat sini. Yang servo daripada nombor 1 tu, dia tulis nombor 1. Okey, masukkan kat sini. Okey, masuk. Okey, yang servo dulu masuk sini. Bila kedua-dua kabel ni dah dimasukkan, baru kita letak dia punya alloy puli ni. Okey, ini marking untuk atas, ini untuk dia punya bawah. Alright. Yang ni yang ada Allen key tu, dia akan menghadap kat depan. Okey. Dimasukkan kabel kat puli ni. Pastikan PV ni dia dalam keadaan terbuka. Keadaan terbuka. Kalau kau nak lebih yakin lagi, kau boleh rasa dekat exhaust ni, dia punya PV tu terbuka. PV terbuka. Okey, dan baru kita masukkan dia punya lubang ni dekat batang PV. Alright. Dan ada satu lagi skru, dan skru tu mesti ada washer. Okey, untuk set ni daripada puli sampailah ke kabel ni, skru, Allen key dan sebagainya, ada dijual oleh Azrin. Azrin ada jual.
Bila Allen key tengah ni dah pasang, nak ketatkan ada cara dia. Bukan terus boleh main ketat aja. Sebab bila kau tarik je nanti dia akan menarik puli ni dan akan merosakkan gigi servo. Okey. Nampak? Bila kita pusing dia, gigi servo tu akan tertarik. Jadi cara macam mana nak ketatkan skru tu, kena ada satu driver kecil letakkan dekat sini. Ada marking situ, barulah boleh diketatkan. Okey, baru boleh ketatkan dia punya puli tu. Jangan main terus ketat je, nanti kau tarik benda ni akan tarik servo akan rosak. Okay, bila dah ketat kat sini, baru kita adjust dia punya kedudukan puli. Okay, kedudukan puli ni pun driver ni kau biar je kat sini. Sebab di situ dia punya marking. Marking kedudukan puli ketika enjin tak dihidupkan. Okay, di sini bermakna kita punya power valve terbuka penuh. Okay, untuk tarik ni pastikan jangan terlalu tegang. Jangan terlalu tegang. Kalau terlalu tegang nanti servo kau cepat rosak. Gigi cepat rosak. Ni tegang lah ni. Macam ni lah lebih kurang. Nampak tak? Dia punya tanda lebih kurang macam ni. Tak naik sangat. Tak ke bawah sangat. Tapi korang kena test jugalah. Test juga. Kita start kunci. Nampak? Dia akan kembali ke tempat servo open. Tapi ni pun kena tarik lagi ni. Dia tak betul-betul open ni. Dia tak betul-betul open. Longgarkan sini, tarikkan sini. Maknanya kena adjust antara dua ni. Okey. Nampak? Ni kedudukan. Dia tarik betul-betul open. Okey, korang boleh tengok dia punya marking ni di sini. Dan korang boleh rasa dalam exhaust kalau exhaust kau terbuka. Ni aku punya piston tertutup ni. Aku dapat rasa sikit lagi. Dia ada blocking lagi. Turunkan, bagi naik. Rasa exhaust dia, baru dia flat. Sama dengan pembukaan penuh dalam sistem power valve. Tadi kau dah rasa jaring korang kat dalam exhaust tu PV terbuka penuh. Sekarang ni macam mana nak rasa PV tu tertutup penuh? Caranya mudah aja. Kau on kunci. Okey, matikan ketika dia maksimum tertutup sini. Matikan kunci. Dan korang boleh rasa dengan jari. Yes, PV tertutup separuh daripada laluan exhaust. Okey. Okey, tengok macam ni. Ini dia punya marking PV terbuka penuh. Okey. Jadi jangan terlalu tegang sangat. Korang boleh rasa. Nak tahu tegang tak tegang, okey, ketika dia berputar ni dia tak ada melayut. Nampak? Aku rasa dia elok je. Cuma kat sini ada longgar sikit. Ada longgar sikit. Kita tarikkan dia. Okey, itu sebab dia tak kunci. Kita kunci bila dah puas hati, kita kunci. Okey. Yang penting dia kembali terbuka penuh kat sini. Dan kabel ni tidaklah terlalu longgar. Jangan tegang-tegang, nanti gigi servo akan makan. Dan power valve pun dekat tu pun bila tegang dia akan makan bush. Itu kita nak jaga tu. Okey, jadi kena kunci ketat-ketat sini. Kena guna spana 10. Kuncikan ketat-ketat dia punya skru 2 ni. Dah kunci baru kita tutupkan getah. Macam ni dia ada getah atas tu. Okey. Supaya dia tak ada bergerak lagi. Alright. Untuk dia punya cap aku syorkan ada lubang lah.
Aku tak siapkan lagi dia punya cap tu. Ada lubang terbuka dekat bahagian luar tu supaya dapat mengurangkan panas tu. Bila panas dia cepat sejuk sikit kena angin. Itu saja tutorial aku, video aku berkenaan dengan pemasangan power valve menggunakan poly alloy ni. Jika ada kekurangan, kau rasa benda ni ada kesilapan, korang komen lah baik-baik dalam ruangan komen. Aku sedia menerima pandangan sahabat-sahabat semua. Okay, so aku rasa itu saja. Terima kasih menonton. Jangan lupa subscribe channel aku, like, komen dan juga share. Dan jumpa lagi di lain video. Bye bye.